Lama sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وجاهد جهاده ووالاه أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يتبع الميت إلى قبره وبعد موته وما يبقى معه فيه. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberi peluang oleh Allah untuk menyambung kitab Tazkirah Al-Imam Al-Qurtubi, yang mana kita malam ini insya-Allah akan masuk satu tajuk yang lain yang saya dah baca dah sikit hari itu, cuma baki lagi saya nak ulang semula kerana untuk tatimul faidah, iaitu bab pada menyatakan apakah yang mengekori mayat ataupun seorang yang mati ke kuburnya dan selepas hari matinya, dan apa pula yang meninggalkan dia berseorangan di kubur, dan apakah pula yang kekal bersama dengan dalam kubur selama-lamanya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: يتبع الميت إلى قبره ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه مسلم. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila matinya satu orang, akan turut serta bersama dengannya dibawa ke kubur. Ketika dia dibawa ke kubur, tiga makhluk. Fayarji'u uthnan, namun dua daripada tiga ini akan balik semula meninggalkan dia seorang di kubur. Wa yabqa wahidun, dan satu saja yang akan selama-lamanya duduk dengan dalam kubur sehinggalah hari kiamat. Dan ini adalah di antara nikmat kita beragama Islam dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana takdirlah Nabi Muhammad tidak royak, siapa ke mati kita tak tahu benda ini. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tugas baginda ialah mengajar kepada kita apa yang disebut sebagai ilmu sama'iyat, ilmu yang hanya boleh diroyak saja. Dan kita nak ambil hak diriwayat ini supaya boleh kita tengok dengan mata lendir, tak boleh. Yang juga dipanggil dengan ilmu ghaib, ilmu alam ghaib, yang Rasulullah sendiri pun kalau tidak kan Allah Ta'ala beritahu, Nabi pun tak tahu. Dan bila mati satu orang, dan boleh jadi hari ini 23 orang mati, kemarin 23 orang mati hari-hari seperti mana orang beranak hari-hari. Dan bila ada mati pula esok, cuba kita buat mari hadis ni dalam kara dalam otak kita, sahlah Nabi royak orang ni, tak kiralah anak beranak kita ke siapa dia mati, akan turut serta ke kubur, tiga bersama-sama dia ke kubur. Yatba'uhu ahluh, antara yang akan turut atau dia ke kubur ialah anak beranak dia. Kalau tak ada anak beranak, mungkin pengikut dia. Kalau tak ada pengikut dia, mungkin jiran tetangga dia. Tapi jawapan dia tidak akan mengakak pergi sendiri kubur, akan ada orang hantar dia. Wa maluh, kemudian harta benda dia akan turut sama ke kubur. Dia dimaksudkan dengan harta ialah mungkin basikal dia, kereta dia, motosikal dia, pergi sekali orang lain bawa, dan masa tu tak bagi saka lagi, kira dia lagi motor arwah, basikal arwah, kereta arwah. Kemudian bulan-bulan lalu nak pergi kubur, mungkin lalu dekat kebun dia, kata ni kebun hak mapuh ni, kebun dia ni. Kebun hak mati ni, kebun dia, rumah dia, kedai dia, masih lagi dengan nama dia, kerana
apa nama ni, orang akan start bagi ni lepas pada tanam. Akan masa tak tanam lagi, dialah kiranya. Kedua-dua ini, kalau Nabi tak royak pun kita tahu, kita nampak. Tapi Nabi kata, wa amaluh, tu bersama dengan dia. Kerja buat dia yang dia buat, masa dia hidup atas dunia itu. Sebab itu amaluh bukan maknanya amalan dia. Kalau kita bubuh makna amalan, orang akan bubuh, orang akan ingat maknanya semayang, puasa, haji saja. Amaluh maknanya aktiviti hidup dia. Semua sekali. Tidak akan tinggal walau 10 sen pun. Kalau selori lah. Kalau sekapar lah akan ikut dia bersama dia dalam kubur dia. Dan amalan ini tentunya bagi dua. Walau macam mana banyak sekalipun, yang baik dan yang buruk. Yang baik akan jadi bata dia, lembek dia, ekong dia dalam kubur. Yang buruk akan jadi ular, wal'ayyadzubillah, jadi tikus, jadi macam-macam lah binatang buas yang akan cekik dia dalam kubur. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Namun anak beranak dan harta benda dia tak akan kekal bersama dalam kubur dengan dia, akan balik ke rumah semula. Walau macam mana sayang sekalipun. Wa yabqa amaluhu, yang kekal dengan dia amalan dia. Sebab itu seolah-olahnya Nabi narayak dalam hadis ini amat bodoh kalau orang jaga hubungan dia dengan anak beranak dia, jaga cari harta, cari lagi, jaga lagi, tapi aktiviti hidup dia tak jaga. Padahal inilah yang akan duduk dalam kubur dengan dia tak tahu berapa lama. Para hadirin, tengok kubur sura tu, ada orang yang ditanam di situ. Sebab tu orang sura, sebut kubur sura lah. Ada orang yang ditanam di situ yang lebih lama daripada masa dia hidup. Dia hidup dulu 20 tahun je umur dia. Contoh, dah dikebumikan, tahun 70 hari mati dah dia. 40 tahun dah, 30 tahun duduk dalam kubur, para hadirin. Ini bagaimana kita tengok dengan mata lendir kita, ada orang yang duduk dalam kubur jauh lebih lama daripada dia duduk atas dunia. Apatah lagi yang mati beratus-ratus tahun hari itu, beribu-ribu tahun hari itu. Tentunya begitu. Dan di kali itu yang akan jadi peneman dia amalan-amalan dia. Dan kita pun begitu juga. Wa inna la ma'akum lahiqun. Sebab itu apabila kita lalu dekat kubur, antara ayat Nabi kata, suruh kata kepada ahli kubur, wa inna la ma'akum lahiqun. Kami demi Allah tak lama lagi akan menyertai kamu. Menyertai apa? Bukan sekadar berkongsi tempat, bahkan segala-galanya. Seperti mana amalan burukmu jadi menyusah kamu dalam kubur, amalan buruk aku pun akan menyusahkan aku dalam kubur. Seperti mana amalan salihmu akan menyeronokkanmu, menggembira kamu dalam kubur, seperti itu juga amalan salih aku akan menggembira dan menyeronokkan aku dalam kubur. Maka tak ada arti sikit abuk pun kalau kita tak jaga amalan-amalan kita, kerja buat kita dengan al-imtithalu, membuat segala apa yang Allah Ta'ala suruh dan juga meninggalkan segala apa yang Allah Ta'ala larang. Kemudian dalam tajuk yang sama juga, warawa Abu Nu'aim meriwayatkan kitabnya Hilyatul Awliya daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga, di mana hadis ini ialah hadis yang hasan. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, sab'un yajri ajruha lil 'abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrih. Ada 7 jenis aktiviti hidup yang seseorang itu buat semasa dia hidup, namun pahalanya akan terus dia dapat selepas dia mati dan di dalam kuburnya. Para hadirin, antara tujuan kita hidup atas dunia ni ialah untuk buat pahala sebanyak mungkin dan untuk bertobat daripada dosa sebanyak mungkin. Sehingga kalau kita balik kepada Allah Ta'ala seperti mana hari kita dilahirkan oleh ibu kita, kalau boleh bersih daripada dosa, cuma lebih sikit penuh dengan pahala. Budak yang lahir walaupun bersih pada dosa tak ada pahala. Tapi kita nak dari segi dosanya bersih macam budak yang lahir. Dari segi pahalanya nak pahala yang amat banyak. Padan Allah Ta'ala beri umur 60, 70 masa hidup atas dunia itu. Dan namun begitu, kita hanya boleh cari pahala selama kita masih hidup. Bila kita dah mati, sebanyak mana yang Allah Ta'ala suruh buat, tak boleh nak buat dah. Sebanyak mana Allah Ta'ala cadang nak beri pahala kalau buat, tak boleh nak buat dah, kerana dah mati. Rupanya tak begitu. Di sana ada amalan yang, kalau kita tengok fixed deposit, yang berterusan memberi pahala kepada kita. Walaupun kita dah mati, walaupun kita tak buat. Apakah dia agaknya 7 perkara ini? Supaya kita boleh cuba buat. Man 'allama ilma. Pertama, orang yang mengajar apa yang dia tahu.
orang yang mengajar ilmu yang bermanfaat pada orang, maka orang ini selagi mana orang itu beramal dengan ilmu yang diajar, selagi itu dia dapat pahala yang banyak. Tidak kira ustaz, tidak kira tok guru, tidak kira siapa dia sekalipun, ajar satu orang. So, saya sebut semua para hadirin. Mungkin kita nak mengajar duduk macam saya duduk ni, bukan semua orang boleh. Ada orang reti jauh lebih daripada kita lagi. Tapi nak mengajar tak boleh. Allah Ta'ala tak beri dia bakat untuk mengajar. Sampai kalau dia mengajar apa, tak sedap. 10 minit pun orang ngatuk mata dah. Tapi janganlah benda-benda yang seperti itu menyebabkan kita rasa kita tak dapat yang nombor satu ini, ajar ilmu. Sebenarnya, kita boleh ajar antaranya anak-anak. Jangan beri anak-anak kita, jangan beri orang lain ajar dia semayang. Biar kita ajar dia semayang. Kerana tentunya bila dia semayang, walaupun itu tanggungjawab kita untuk ajar dia, tapi termasuk dalam jumlah yang sama. Allama ilman. Kita ajar dia semayang dan dia semayang. Kalau umur dia 40 tahun, beribu-ribu kali dia semayang, kita dalam kubur dapat pahala yang banyak. Anak kita mengaji Quran, jangan beri orang lain ajar. Kita ajar anak kita Quran. Walaupun sibuk macam mana sekalipun. Kerana kalau dia baca Quran, walaupun kita dah mati lama dah, dapat pahala. Nak ajar orang lain, siapa dia nak belajar dengan kita? Siapa nak dengar kita? Kita bukan ustaz. Tapi dah rupanya ada lagi kita boleh ajar anak. Boleh ajar cucu, boleh ajar isteri. Dan orang ini termasuk dalam kategori ini. Selagi mana dia beramal dengan kita ajar, terus menerus kita dapat pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bagaimana. Dan nak ajar orang kena ada ilmu. Kalau jahil nak ajar, macam mana nak ajar? Kalau jahil, kena ada ilmu. Sebab itu, Nabi kata, kun aliman. Kalau boleh aku nak mak aku belaka-belaka jadi tok guru. Atau muta'alliman. Ataupun jadi seorang anak murid yang tak lama lagi akan jadi tok guru. Atau mustami'an. Ataupun jadi pendengar. Pendengar ni maknanya orang yang belajar untuk diri dia. Tetapi bukan untuk ajar orang lain. Untuk diri dia. Atau muhibban. Ataupun jadi orang yang kasih pada ilmu. Sayang pada ilmu. Wala takunu khamis. Jangan jadi orang yang kelima. Itu orang yang tak ada kaitan langsung dengan ilmu. Sebab itu, nak suruh kita dapat yang pertama ni, kena ada ilmu. Ajar. Alhamdulillah, melalui Islam, melalui akhlak orang Islam, orang nama cikgu, nama guru, nama ustaz, orang hormat sehormat-hormatnya. Antara orang hormat, ada benda-benda yang seperti ini. Au ajra nahran, ataupun dia mengalirkan satu sungai. Buat satu saliran air untuk kegunaan orang ramai. Tak kira air ke, paip ke, semua sekali. Dan saya ingat lagi sebelum pilihan raya itu, Ustaz Wan Hassan buat paip di belah Pasir Raja tu. Siapa orang panggil paip Ustaz Wan Hassan, paip tu. Ada paip plastik juga, tapi nama dia. Paip, kutip derma. Sampai hari ini boleh diguna oleh orang kampung. Di mana-mana orang yang sudah mati, maka oleh kerana manfaatnya berjalan terus, maka dia akan dapat pahala yang berterusan. Dan dalam makna yang sama, saya pernah sebut juga benda yang sama. Dulu kita menang pilihan raya tahun 99-2004. Jadi kita menang pilihan raya tahun 2004, antara benda yang parti PAH buat ialah tutup kedai judi. Pasal apa PAH boleh tutup kedai judi? Kerana dia menang pilihan raya. Macam mana dia menang pilihan raya? Kerana ada orang undi dia. Maka saya yakin tiap-tiap orang yang undi PAS kerana Allah masa pilihan raya hari itu, pahala menutup tempat judi itu sampai hari ini dia duduk makan lagi pahala itu. Sebab sampai hari ini tak ada. Kerana nombor ekor sampai hari ini tak ada. Walaupun dia menang balik pun dia tak tergamak dah nak buka balik. Tak ada sampai hari ini. Benda-benda macam ini mesti tengok jauh. Jangan bila kita termasuk dalam nama-nama kerja macam pilihan raya ni, kita sekadar nak cari 10 riyal, 50 riyal. Bukan dia. Ini bukan cara orang Islam buat kerja. Termasuk juga orang yang dengan sebab undi dia, benda yang diharamkan oleh Allah dibuat oleh orang. Orang ni kena tengok benda yang sama. Kerana mengundi. Dan mungkin masa mengundi tu mu salah faham, mu berjaya, orang awak main mu, maka mu kena istighfar pada Allah, bertaubat pada Allah. Kerana undi mu lah berlaku benda ini, benda itu, benda ini yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Islam. Kerana undi kamu. Ini bukan sekadar suka-suka saja. Ya, 5 tahun sekali dah. Kamu bertanggungjawab dengan apa yang kamu pilih. Di dunia dan di akhirat. Aw hafara bi'ran, ataupun mana-mana orang yang menggali telaga. Orang zaman itu buat telaga.
Kemudian telaga tu diguna oleh orang ramai, hasil pada dia yang gali, usaha dia. Maka selagi mana pahala tu orang mendapat manfaat, selagi tu dia dapat pahala berterusan dalam kubur. Au gharasa nakhlan, ataupun ditanam pokok kema. Zaman Nabi pokok kema lah. Kalau kat kita kok apa benda ni? Pokok-pokok yang kemudiannya orang ramai boleh makan, orang tumpang makan, binatang tumpang makan. Dianya mati dah, dapat pahala. Kerana ini beri manfaat pada orang. Sebab itu Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa dia orang paling baik sekali? Orang paling baik sekali lah orang yang paling banyak bagi manfaat kepada orang lain. Antaranya kerana ini. Tentunya orang yang macam ini duduk dalam kubur, rehat, relax dalam kubur. Walaupun dia tak buat apa-apa kerja dah, pahala masuk berterusan masuk. Kenapa? Anfa'uhum linnas. Ini orang yang paling bermanfaat masa dia hidup hari itu kepada orang lain. Dengan tulang pak kerak dia, dengan piti mah dia, dengan idea dia, dengan semua sekali. Au bana masjidan, ataupun dia bina masjid. Sebab itulah apa nama ni, baru-baru ini bila dalam mesyuarat majlis nak buat surau di tengah-tengah antara Pasar Dungun dengan Sembas, kerana surau ada ni agak tidak selesa, tidak menyeronokkan, jauh dan semua sekali. Maka kena orang hak malas dah semayang, sedang molek qada lah dia kata. Pada hotok dia, tapi dia mudah dia sebut qada lah, dia kata qada. Kita nak memudahkan, dan saya sebut pada majlis, dia kata kita tak payah cari piti. Majlis buat apa nama ni, persiap bajet berapa, design lebih-lebih kurang berapa kita tengok lulus, kemudian piti kita kutip derma. Kutip derma. Bukan sebab kita tak mampu buat. Kerana antaranya kerana ini. Kita nak beri peluang kepada orang-orang kita untuk cari pahala orang semayang. Toh orang mana-mana mari semayang, orang Kuala Lumpur, orang Perak, orang apa, mari tumpang semayang, tumpang bas. Dan jadinya surau tu kerana piti kita RM10 Allah Ta'ala beri pahala yang berterusan. Kita bukan sekadar beri beasiswa pada rakyat, beri bantuan lesen rakyat. Jadilah sebuah kerajaan juga yang buka pintu untuk beri pahala pada rakyat. Kerana rakyat kita dengan pitih, dengan apa dia selamat atas dunia, dengan pahala dia selamat di akhirat. Ni yang kita kena fikir. Saya seorang tak pernah setuju dengan apa yang dipanggil sebagai open tender. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah Ta'ala suruh kita buat kerja dengan amanah, dengan tidak rasuah, Allah Ta'ala ayat satu perkara, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqaul fadammarnaha tadmira. Bila kami nak acurkan sebuah kampung, kami jadikan orang-orang kaya di kampung itu jahat. Orang kaya jahat, orang kaya buat jahat. Orang kaya yang mula-mula start buat jahat, ada biti banyak. Maka di kali itu acur punuhlah sebutir kampung, maka kami pun hancurkan kampung itu sehancur-hancurnya. Ayat ini ada yang tersurat dan tersirat. Tersiratnya ialah kita mesti pilih siapa dia yang kita nak jadi kaya di kalangan kita. Dan maksud yang lain, orang kaya sebab apa? Kaya sebab meniaga, kaya sebab projek. Nak beri projek, bukan sekadar dia layak, harga dia bagus, maka dia orang bagus. Bila kita buat open, tapi saya royak dah, ni saya seorang. Dan ini pemahaman saya. Bila kita open, maka tentunya tengok teknikal saja, harga saja, siapa dia boleh, tak kira. Kalau boleh pada orang yang LGBT lah. Boleh pada orang munafik lah. Boleh pada kaki tak semayang lah. Boleh ke dia? Akhirnya dia pun jadi piti banyak, maka dia guna piti yang banyak itu untuk punahkan semua masyarakat dengan piti banyak dia. Akhir sekali kita rupanya sedang menggali kubur untuk menghancurkan diri kita sendiri. Sebab itu beri pada orang yang layak dan orang yang mukmin, orang yang beriman. Ini tanggungjawab kita. Tapi ekonomi kapitalis semua sekali dia hanya ajar kita beri pada orang yang harga bagus, teknikalnya bagus. Berhenti sekat tu saja. Kita orang Islam tambah selagi. Berdasarkan ayat ini dan ayat yang banyak. Nabi kata ni'mal malus salih 'inda rajulis salih. Harta yang baik ialah harta yang ada dengan orang yang baik.
harta yang baik lah harta yang ada dengan orang yang baik. Kalau orang yang jahat, ada piti banyak, dia buat disko, buat macam-macam lah ada dia jahat ni, buat judi apa semua sekali. Ada orang baik, buat surah, buat masjid, buat tahfiz, buat macam-macam lah benda-benda yang baik untuk masyarakat semua sekali. Jadi ini, kalau tidak sekarang bila-bila kena orang-orang yang diberi kuasa, cuba tengok benda ini. Kita jangan menari dengan rentak orang. Kita ada lagu kita sendiri. Kita sebut sama. Bahkan orang putih buat kajian, dia kata di antara bahayanya Islam. Islam ini bila mana dia naik, dia tidak berhajat pada yang lain walaupun sedikit pun. Tak berhajat walaupun sedikit pun. Dia sendiri dah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Dia lengkap. Tak berhajat dengan siapa saja. Cukup dengan dia. Para ulama hanya perlu mengkoreksi cara-cara baru, pemahaman-pemahaman baru daripada Quran, daripada sunnah. Tak ada hajat dengan orang lain. Lepas tu kita jangan menari dengan rentak orang. Kita ada lagu kita sendiri. Tak peduli apa dengan orang. Dan kita percaya lagu yang kita bawa ini, rentak ini ialah rentak yang menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Maka oleh kerana itu diriwayat Nabi kata orang yang bina masjid, selagi mana masjid itu digunakan dapat pahala. Kadang-kadang jadi isu bila dah buat masjid apa nak utuh tak boleh dah. Orang dak buat utuh. Kalau buat utuh habis pahala. Dia habis pahala ni bila tuang dia sendiri buat utuh, bodoh. Tuang dia sendiri rombok. Orang yang derma tu dia mecok apa dia rombok. Dia tarik balik. Tak akan terbina yang baru, melainkan dibina di atas yang lama. Maka yang lama tak akan hilang selama-lama. Siapa tak boleh beki 100 tahun tangga. Nak jirit pun takut dah boleh buang tangga ni. Kalau buang habis pahala orang zaman dulu. Siapa dia ajar mu? Masjid Rasulullah SAW, kalau begitulah maksudnya, maka dia sampai hari ni Masjid Nabawi dengan pokok kemanya apa semua sekali. Tapi kena kecuali tuang dia tarik balik derma itu dengan cara dia rombok ke apa semua sekali, barulah habis. Kalau orang lain rombok, Allah Taala Maha Bijaksana akan terus-menerus dapat. Bahkan saya sebut tadi, tak akan terbina yang baru, melainkan dibina atas yang lama. Masuk juga yang lama. Bahkan kalau orang tutup masjid itu pun pindah tempat lain, Allah Taala akan beri pahala yang berterusan insya-Allah, kerana bukan dia tutup. Bukan dia tutup. Kalau ajak hati dia je nak suruh sokmo terus menerus. Pahala terus menerus insya-Allah. Awarrasa mushafan. Ataupun orang yang mewarisi mushaf Quran. Mushaf Quran diwariskan, tulisan Quran supaya orang lain boleh baca. Saya ingat masa saya pergi ke Mekah, apa ni dipanggil benda ni, hak bawa orang ni mutawif. Mutawif sibuk sekali. Suruh orang beli Quran sedekah ke Masjidil Haram. Katok dengan reha tak tekok mutawif tu. Masjidil Haram penuh dah Quran, nak sedekah apa lagi? Peri percuma kalau nak sedekah Quran. Duduk Malaysia, mukadang tak beri. Kalau Mekah suruh beri. Bukan sekadar suruh sedekah, suruh bijak sana. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala tahu di kalangan manusia ini cara berfikirnya berlainan, prioritinya tak sama satu sama lain, point of view-nya tak sama. Bila sampai dekat zakat, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, tetap lalu orang-orang untuk bagi. Orang ini saja, tak boleh orang lain. Tahu kan, tahu dah kita ramah hak bengong. Orang tak reti. Kalau suruh bayar zakat saja, tahu-tahu ni siapa dia pun tak tahu. Sebab itu bukan sekadar perlu tunaikan apa yang Allah Ta'ala suruh, tapi kena tengok supaya sampai ghayah, sampai tujuan dia. Apa tujuan dia? Maqasidu syar'iyyah, tujuan syarak. Daripada disyarakkan benda itu, apa tujuan dia? Apa yang syarak nak pada benda itu? Ini sedekah Quran ke Masjidil Haram. Kampung dia tak sedekah Masjidil Haram. Tempat Quran dah habisang dah. Mempersakakan mushaf. Dan bila pesaka mushaf Quran, orang baca Quran, dapat pahala kepada Tuhan punya Quran. Orang yang ajar mengaji dapat pahala selagi mana orang yang mengaji itu mengaji. Kerana kita ajar dapat pahala yang banyak. Jangan sayang nak ajar orang. Jangan bila awak mengaji saya dengar sedap, ajar saya mengaji, tak boleh percaya orang lain. Jangan. Ini peluang yang terbuka luas. Kata mari. Cuma saya ni sibuk. Saya broker tanah, sibuk.
Jadi awak kena WhatsApp dulu, nak WhatsApp. Tapi jangan tolak. Ini peluang keemasan. Selagi mana dia mengaji apa yang kita ajar, kita boleh pahala yang banyak. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Ataupun yang ketujuh yang berterusan pahala dapat walaupun dia dah mati, seseorang yang meninggalkan anak yang berdoa meminta ampun pada Allah untuknya selepas dia mati. Mari dua anak. Tak kata baik dan agak, kena menikah. Kena berkahwin. Kemudian waktu Nabi kata tazawwajul walud al-wadudul walud. Tazawwajul wadudal walud. Kahwinlah dengan perempuan yang ada dua sifat. Satunya wadud. Wadud maknanya gerang. Kalau dak gerang, dak biang para hadirin. Kena gerang. Lepas tu bila seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu kata Rasulullah, saya nak nikah dah. Nabi kata, mu tengok lagi dia. Tak tengok lagi. Pergi tengok. Lama-lama dah buat benda-benda nikah saja je. Tak ada gerang. Ada gerang. Dan walud dan perempuan yang jenis beranak. Nak tahu mana perempuan jenis beranak? Kita bukan Tok Nujum. Ada orang tua-tua lama ada tengok jari lah. Dan cara paling mudah sekali ialah kita nikah dengan bini kita tu adik-beradik dia 30 orang. Beranak lah tu. Kalau tak beranak banyaknya dia sama ada jenis keluarga jenis beranak. Begitu. Jadi boleh ajar anak Islam yang baik. Ajar Quran ajar dia wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Quran ajar. Al-Quran. Katakanlah pada mak bapakmu, untuk mak bapakmu, wahai Tuhanku, kasihanilah ibu dan ayahku seperti mana mereka menjaga aku masa aku kecil dulu. Quran ajar anak doa. Lepas tu kena kahwin, kena ada anak. Kena ada anak yang ramai. Ada orang cukup dah 5 orang, 6 orang. Para hadirin, kalau kita ada anak 15 orang, dak payah buat tahlil dah, bodoh. Pada dia je. Tahlil apa lagi? Malaikat dia anak yang jahat. Dan jarang anak jahat ni, jarang sangat. Adalah. InsyaAllah kita ada anak yang saleh. Mungkin akal sikit-sikit. Yang dia ini akan doa. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita ada 15 orang anak yang berdoa tiap-tiap kali 5 waktu sembahyang, lebih pada tahlil dah. Anak kita doa pada kita. Jadi ada anak ramai. Jangan ikut orang putih. Orang putih orang anak 3, 4, 2. Kalau tak ada lagi bagus. Ada 5, 6. Kalau bini tak mau beranak, khabar aku nikah seorang lagi kan. Rezeki Allah Ta'ala beri. Allah beri rezeki. Waktu ustaz cakap senang. Tak. Hatta mu sekalipun Allah Ta'ala beri rezeki. Jangan kata anakmu. Mu Allah Ta'ala beri rezeki. Kalau tidak Allah Ta'ala beri, mu pun mampu. Jangan kata anakmu. Mu beri apa anakmu? Allah Ta'ala beri rezeki. Banyak cara banyak. Sikit cara sikit. Baik. Saya salah royak saat ni. Hadis ni bukan hadis hasan, hadis ni hadis dhaif. Wa kharrajahu Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Az-Zuhri. Ini juga hadis dhaif. Bahkan nombor 2 ni, hadis ni bukan sekadar dhaif jiddan. Tapi apa saya baca? Kerana hadis ni ialah dhaiful isnad sahihul ma'na. Hadis ini sanadnya dhaif, maknanya tak dikata Nabi kata, tapi maknanya sahih. Maknanya selaras dengan hadis-hadis sahih yang lain. Baru saya baca juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata Nabi bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautih." Sesungguhnya di antara amalan yang akan menyertai seorang mukmin dan kebajikan-kebajikan yang dibuatnya selepas dia mati. Sama je, kita baca juga. Ilman 'allamahu, ilmu yang dia ajar, wa nasyarahu, dan dia sebar. Sebab itu hari ni para hadirin jangan ingat, mengajar ni satu cara je. Saya tengok, kalau tuan-tuan pernah pergi ke Makkah, dapat buku free. Buku kecil je. Cerita mereka kadang-kadang bahayanya dadah, bahayanya zina,
Jauhilah arok. Mudah-mudah aja. Buku ini saya dipahamkan, dibuat oleh orang kaya. Dicari ustaz seorang, ustaz tolong buat nipis begini. Saya beri ustaz 3,000. Ayah ustaz. Bang Biti datang tu 3,000. Buat contoh. Buat buku. Dia agak atas tukar cetak 10,000. Dia pun bagi. Ini juga allama ilman, dia nak mengajar orang tak mampu, tapi dia nasyarah, dia sebar ilmu. Sekarang dengan tip, dengan apa semua ni. Malik, kalau mau ikhlaskan Allah, ini termasuk menyebarkan ilmu. Mungkin ustaz mengajar tak boleh sekarang pahala. Dah tunggu siapa? Tapi dia, waktu mari tip, tak boleh 5 sen pun. Orang tak boleh sekarang pun ke dia. Tapi insyaAllah, dia dapat pahala yang banyak menyebarkan ilmu. 100 orang, 200 orang. Dengar kuliah ini melalui telefon dia. Bagi dapat pahala yang banyak. Jangan esok penuh pula telefon ni. Padang dah 2 orang ni. Banyak dah tu. Tapi nak cerita ni, ini Allah Ta'ala beri pahala, cara untuk kita sebarkan ilmu. Dan kita juga sama bila kita buka Facebook, ada tempat share. Cari pahala mudah. Pakai mouse je. Share. Pak. Rak. Hak tu kasih tak dengar pun. Share. Ada orang dengar, ada dapat ilmu manfaat, dapat pahala. Allama ilman wa nasyarah. Dan para hadirin, Siti Aisyah kata, Nabi kata apa? Jangan kamu merendahkan satu kebajikan pun. Benda baik ini, jangan pandang rendah. Ada orang masuk syurga kerana benda yang sangat kecil je. Hak besar-besar dia buat asal kira lah. Tapi rupanya tak pakai gawa. Hak tu kecil je pakai gawa. Syurga kerana itu. Awaladan salihan tarakah. Ataupun anak yang salih yang ditinggalkan. Sebab itu, apabila Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin radhiyallahu an dia nak mati, seorang mari jumpa dengan dia, anak beranak dia, Maslamah, sepupu hak dia sayang. Kata, wahai Amirul Mukminin, beri wasiat nak amun sakit nak mati ni, wasiatlah. Wasiat apa? Tak nak piti skepeng. Umar bin Abdul Aziz kata, skepeng ada nak wasiat apa? Umar bin Abdul Aziz ni presiden, ini Pertuan Agong. Tak ada skepeng piti nak sakat anak dia. Lalu dia kata, nyanyalah anak-anak Amirul Mukminin, tak nak tinggal piti skepeng. Apa jawab Umar bin Aziz? Waladi ataupun bani ahadur rajulain. Anak-anak aku, bila aku mati esok-esok, akan jadi salah seorang antara 2 orang. Satu antara 2. Imma rajulun salih. Mungkin lepas aku mati, dia jadi anak yang salih. Wallahu yatawalla salihin. Dalam Quran sebut, Allah Ta'ala jaga orang-orang yang salih. Bapa aku sibuk nak jaga. Wa imma ghairu dhalik. Yang kedua, mungkin jadi orang anak yang jahat. Wala akunu awwala man aanahu ala ma'siyatih. Dan aku tak nak jadi orang yang pertama menolong dia membuat maksiat dengan pesaka yang aku tinggalkan. Cuba tengok fikrah Umar bin Aziz. Saya yang penting saya jadi belajar anak saya jadi orang yang soleh. Dia bilang dia soleh, saya nak tinggal sekeping boleh apa? Kerana Quran kata, ini janji Allah. Wallahu yatawalla salihin. Allah jaga orang yang soleh. Alhamdulillah kita nak sibuk. Dan kalau kita tak berjaya bentuk dia wal'iyadzubillah jadi tidak salih, menurut pahaman Umar, aku tak nak jadi orang yang pertama membantu dia buat jahat dengan pesaka yang aku tinggalkan untuk dia. Biar orang lain. Lepas itu, tinggal anak yang salih. Anak yang salih. Salih kerana kita ajar, kita didik, kita asuh. Sah setiap salih yang dibuat, ada pahala untuk ayah dia. Atau mushafan warasah. Sama tadi, ataupun ada Quran, mushaf yang dia pesakakan. Atau masjidan banah. Atau masjid yang dia bina. Atau baitan libni sabil banah. Ataupun dia bina rumah untuk anak-anak sabil. Dan sebelum mengajar di suatu guru tu, yang lepas Allah Ta'ala guna satu istilah Al-Quran, Ibnu Sabil. Tiap kali sebut bila tentang zakat, tentang sedekah, suruh diberi pada Zawul Qurba, wal Yatama, wal Masakin, wa Ibn Sabil. Ibnu Sabil. Ibnu makna anak, Sabil makna jalan. Anak jalanan. Sini ada dua yang Allah Ta'ala nak beritahu. Pertama,
Kita ada anak kita sendiri yang lahir daripada hasil darah daging kita. Tapi kita kena ingat, mana-mana orang yang lalu kat depan rumah kita, jalan depan rumah kita, dia tipe kesusahan, dia juga anak kita, ibnus sabil, anak jalanan, yang kita kena tolong. Wajib, bukan sunat, wajib kita kena tolong. Seperti mana wajib Allah Ta'ala panggil dengan nama yang cukup, ibnus sabil, orang-orang yang keputusan dalam perjalanan. Siapa nak tanggung dia? Siapa nak tanggung dia? Tak ada makan yang nak dimakan, anak beranak dia jauh, dia duduk di perantauan, tak ada tempat nak tidur. Dan siapa nak tolong dia? Kamu yang duduk sepanjang jalan itu, bukan sunat, wajib kamu kena tolong dia. Dan yang kedua, Allah Ta'ala nak ajar orang Islam supaya berkelana. Tak ada pitih pun, berkelana. Pergi berjalan. Jangan takut tak ada pitih, kerana aku akan wajibkan orang Islam situ tolongmu. Pergi berkelana. Cari makan, cari kerja, cari pengalaman, jumpa dengan orang dan seumpama, cari, pergi. Kita kadang-kadang itu lebih kurang aja dengan Bangladesh. Ini mungkin Ibnu Sabil Islam mari cari kerja, tinggal kalau DPT banyak dia mari sini. Macam kita dia tak akan mari. Susah. Saudara kita, seagama kita. Kita buat macam ayam, macam kambing. Seorang cerita ke saya, dan saya 2-3 kali tashih, minta dia sahih, betul tak cerita ni? Sebab cerita ni tak munasabah. Dan bukan berlaku 20-30 tahun, berlaku setahun 2 tahun ini. Dia pergi ke Bangladesh. Dia pergi rumah satu orang kaya. Orang kaya ni rumah dia 40 hektar. Pagar tu 40 hektar. Kita ladang aja 40 hektar, dia pagar rumah dia 40 hektar. Orang kerja beriak. Buka kereta orang lain, buka pintu kereta orang lain, sambut beg orang lain, ambil selipar orang lain, beriak orang kerja. Sehingga dia berjalan dengan seorang kaya tu, jumpa seluk. Bangladesh ni, orang miskin ni, orang kerja ni, naik atas seluk. Susung. Menatang tu jirit atas, jadi jambat tak boleh kena seluk. Hak tukang nerak tu, punya nerak terus berok atas seluk. Kawan kita ni, dia tak teramuk. Mari. Dia tak teramuk. Dia tak mau besok. Lalu seluk tak apa lagi. Dia miskin. Jadi jam matang terus. Buat perhati. Mari sini, kita jauh-jauh. Seorang Islam. Kita buat lebih kurang. Buat hina dia. Buat susah dia. Buat tak erti bahasa, tak boleh. Islam tak ajar begitu. Bahkan, kita mencanggahi perintah tersirat Allah. Ibnu Sabil. Seolah Tuhan kata, pergi berjalan. Pergi Malaysia. Pergi cari makan. Pergi. Waman yuhajir yajid muraghaman kathiran wasa'ah. Sampai dia sanggup tinggal negeri dia, dia akan berjumpa keluasan hidup. Dia pergi. Dengan jaminan Allah, orang di sini, kalau mu susah akan tengokmu, tolongmu, belamu. Kerana satu agama, satu akidah. Betul kita buat erti bahasa. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Bahkan, orang yang disebut sini membina rumah untuk Ibnu Sabil. Orang jalanan, boleh tumpang semayang, tumpang mandi, tumpang apa orang buat, dapat pahala yang banyak. Yang berterusan, walaupun dia sudah mati. Au naharan ajrah, ataupun sungai yang dialirkan sama juga. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatih tulhiquhu min ba'di mautih, ataupun sebarang sedekah yang dia keluar ketika mana dia sihat, yang sedekah itu berterusan manfaatnya, maka dia akan dapat manfaat pahalanya selepas mana dia mati. Habis. Kena sebut begini. Para ulama bersepakat. Ada 3 perkara. Ini ijma'ul ulama. Ijma'. 3 perkara. Kita boleh aturkan orang mati. Sampai pada orang mati. Itulah doa dan istighfar, bersedekah, dan haji serta umrah. Ini sepakat semua ulama. Doa dan istighfar disebut dalam Quran,
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Masa dengar jemaah akan baca. Orang-orang yang datang selepas daripada mereka itu mati dah. Generasi baru mari menadah tangan berdoa pada Allah, wahai Tuhan kami, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang Islam yang lebih dulu yang mati dah. Yang menunjukkan doa diampunkan. Bahkan apabila dalam hadis riwayat Bukhari, bila mana mati seorang sahabat Nabi, dikebumikan, Rasulullah pun berdiri. Kita lepas ke bumi, gaduh nak duduk. Rasulullah tak duduk, berdiri. Nabi kata, istaghfiru li akhikum. Tuan-tuan belaka-belaka, mohon keampunan daripada Allah untuk saudara kita yang sudah mati ini. Was'alu lahu tathbit. Dan pohon pada Allah beri pada dia kekuatan hati, teguh. Fa innahu al-an yus'al, kerana dia sekarang sedang disoal. Tak lama lagi dia akan disoal. Minta Allah Taala kuatkan apa tekad dia, Islam dia, iman dia, sampai dia boleh jawab soalan yang ditanya. Bahkan ketika mana nak menyemayang ke satu jenazah, Nabi kata, idza sallaitum 'ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Bila kamu nak mendoakan kepada semayang, bila kamu semayang mayat jenazah, kamu semayang jenazah untuk satu mayat, akhlisu lahu du'a. Doalah untuk dia khususnya. Jangan macam doa semayang semua orang. Khusus untuk dia. Akhlisu, khaskan doa kamu untuk dia. Dibaca Allahumma ghfir lahu warhamhu. Hu tu dia. Kalau nak sedap lagi, semayang tu ayah kita, Allahumma ghfir abi warhamhu. Ayah kita ayah sebut nama lah. Allahumma ghfir Saleh. Sebut nama. Akhlisu lahu du'a, khaskan doa kamu untuk dia. Yang menunjukkan doa dan istighfar diterima walaupun orang itu sudah mati. Yang keduanya ialah sedekah. Ambil pitih, beri ke orang, ya Allah, pahala sedekah ini beri pada tok ki aku, tok nyang aku semua sekali. Di mana ini disebutlah ada riwayat yang banyak. Seorang wanita mari berjumpa dengan Nabi Rasulullah, mak saya ada harta, kemudian dia kena angin lah kita kata. Tak boleh cakap. Bila tak boleh cakap agak pitih mah dia ni, sekat pakar dia lah, pampers dia, apa kalau kita misalnya hari ni. Demi Allah Rasulullah, kalau sekiranya mak saya hidup, boleh cakap, sah antara benda dia akan dirayak, suruh sedekah. Di masjid atau surah. Tapi sebab tak boleh cakap. Dulu masa dia sihat, dirayak benda ni. Nabi kata apa? Kamu sedekahkan untuk mak kamu. Nabi kata, tasaddaqi li ummik. Sedekah untuk makmu. Sedekah. Beri pitih, beri surah masjid, pahalanya Allah, mak saya, ayah saya. Dia mati dah. Dia apa tak boleh buat apa dah. Saya nak kirim pahala ke dia. Sedekah. Ini hadiah yang banyak. Kemudian haji dan umrah. Ini biasalah niabatul haj. Abu Razin Al-Uqayli radhiyallahu an mai berjumpa dengan Nabi, sahabat Nabi, ya Rasulullah, inna abi shaykhun kabirun la yastati'u al-hajj wala al-umrah wala az-za'n. Rasulullah, Abu Razin masyhur, Ibnu Razin Al-Uqayli, sahabat Nabi masyhur. Rasulullah, ayah saya tua dah. Tak boleh buat haji. Pitih ada, tak boleh nak buat haji. Tak mampu buat haji, tak boleh buat umrah. Bahkan wala za'an. Nak musafir pun tak boleh dah. Kalau tebal-tebal akak ke mati begitu je. Nabi kata apa? Hujjah li abik wa'tamir. Mu buat haji untuk ayahmu. Dan buat umrah untuk ayahmu. Yang menunjukkan haji dan umrah antara ini. Lain daripada tiga ini, khilaf ulama. Ada ulama kata sampai, ada kata tak sampai. Pada mayat. Ada kata mana. Sebab itu, dah tahu dah itu, tiga-tiga perkara ini boleh kita perbanyakkan untuk kita beri pada orang sudah mati. Dah kita sayang ke dia. Bini kita yang sudah mati, masa hidup itu khabar adinda lah sayang sekali. Dah mati, dah ingat terus dah. Gambar apa budak hal mari.
tak ada keampunan untuk isteri pada suami, suami pada isteri yang sudah mati. Piti siyah sama, sedekah beri untuk isteri kita, untuk mak kita, untuk ayah kita, boleh beri. InsyaAllah kita akan baca lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.